itu al-haq tu adalah dari Tuhan. Tuhan kamu itu penegasan. Jadi kita hendaklah bergantung hati kita, mengharapkan kita ni di jalan yang benar. Ini penting. Jadi insya-Allah Allah dah janji kepada kita, wallazina jahadu fina lanahdihum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan kami ataupun untuk mendekati kami, nescaya kami tunjuki jalan-jalan kami. Jadi kalau orang nak, Allah akan beri. Jadi semoga kita termasuk orang yang nak kepada mendekati Allah SWT. Jadi kalau kita ulang balik syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana kita bersaksi dengan penuh yakin dengan bukti yang jelas tidak ada Tuhan yang sembah malaikat Allah. Siapa dia Tuhan? Kita dah belajar sedikit. Tuhan ialah pencipta alam yang menguasai segala-galanya, yang memiliki, yang menjaga dan sebagainya. Tepat dia lah, pada dia lah semua makhluk berhajat. Jadi Tuhan inilah yang kita sembah, kita abdikan diri dia. Jalan dia melalui Muhammad Rasulullah. Jalan yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi buat, apa Nabi tunjuk, itulah ikutan kita. Kita kena bersabar. Sebab banyak sekarang ni kadang-kadang orang tak terima apa Nabi buat. Dia kata Tok Guru itu lebih hebat. Yang pernah kata bila ustaz kata kalau kita berjalan, Nabi duduk jalan belah kanan, Tok Guru kita bagi, kita ikut Tok Guru kita. Satu benda yang memang merosakkan Muhammad Rasulullah. Jadi insya-Allah kita, semoga Allah pilih kita. Jadi kita dalam surah Al-Fatihah kita dah bincang itu. Kita dah masuk ayat yang ketiga je. Penafsiran ayat ketiga. Hubungan kasih mesra dengan kasih mesra dan belah kasihan Allah terhadap manusia. Situ. Betul. Ayat ketiga kita baru tutup. Kita dah habis Rabbil Alamin. Okey. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ayat ni diulang balik. Okey, Ar-Rahmanir-Rahim ah. Ya. Muka surah 14. Okey, bismillah. Penafsiran ayat ketiga kan? Ya. Okey. Hubungan kasih mesra dan belas kasihan Allah terhadap manusia. Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Kedua-dua sifat yang meliputi segala pengertian kasihan belas dan kasih sayang dalam segala keadaan dan bidangnya diulangi sekali lagi di tengah-tengah ayat untuk menunjukkan lagi diri yang jelas. Ciri yang jelas. Ciri yang jelas dari konsep rububiyah Allah yang sempurna, dan untuk menegakkan asas-asas hubungan yang kekal ini antara Allah dengan makhluk-makhluknya, iaitu hubungan kasih sayang dan belas kasihan yang merangsangkan kesyukuran dan kesanjungan. Hubungan yang ditegakkan di atas rasa ketenteraman dan kemesraan. Oleh sebab itulah kesyukuran dan sanjungan itu merupakan sambutan semula jadi terhadap rahmat, kasih sayang dan belas kasihan yang lemah lembut itu. Tuhan dalam Islam dan Tuhan dalam agama syirik. Tuhan yang disembah di dalam Islam tidak memburu para hambanya seperti musuh memburu musuh, sebagaimana yang dilakukan oleh tuhan-tuhan atau dewa-dewa Olympus, tempat kediaman dewa-dewa. Di saat-saat mereka dilanda keinginan-keinginan dan kemarahan-kemarahan seperti yang digambarkan oleh dongeng-dongeng mereka, Tuhan di dalam Islam tidak merancang tipu daya, membalas dendam terhadap hambanya, seperti yang didakwa oleh dongeng-dongeng yang dipalsukan di dalam perjanjian lama, Taurat. Sebagaimana yang diceritakan di dalam dongeng Babel, bab 12, Sifru Takwin, bahagian penciptaan. Seluruh penduduk bumi menggunakan bahasa yang sama dan bercakap dengan percakapan yang sama. Apabila mereka berpindah, ayo. Okey, habis ha. Okey, penafsiran maknanya hubungan mesra antara Allah dan makhluk yang diciptanya. Jadi ayat ini yang menyebut Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Jadi
ia menunjukkan belas kasihan Allah SWT dengan konsep kepercayaan kepada Allah, tauhid rububiyah yang sempurna. Jadi hubungan kasih sayang antara makhluk dengan hambanya, hambanya dia faham cara nak menunjukkan antaranya lah dengan merasakan Allah tu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak seperti berdendam dan sebagainya, sifat-sifat yang tidak ada pada Allah, maka hamba itu akan merasakan kesyukuran di atas hubungan kemesraan dan kasih sayang ini. Jadi kita tahu maknanya Allah sentiasa, walaupun kita diuji, tapi hakikatnya ialah untuk menyemarakkan lagi hubungan kasih sayang kita, hubungan kita dengan Allah SWT dengan sikap dengan apa? Dengan sikap menerima, mencari keredaannya, dan juga antaranya ialah kesyukuran terhadap hamba, terhadap apa yang telah ditentukan, yang diberi oleh nikmat yang telah diberi kepada hambanya. Yang mana ia satu konsep tauhid yang agak susah lah maknanya nak rasa pada suasana yang ada hari ni, dengan ujian-ujian tu kadang-kadang orang tidak mampu untuk bertahan lah dengan ujian-ujian yang berat kalau tidak kembali kepada Allah SWT. Okey, dan ini cerita tentang agama Syariah berlawanan dengan sifat Allah SWT, sifat ketuhanan yang sebenar. Ya. Okay. Kerana dia berlaku perkara berlaku kepahaman yang salah ni, berlaku pertembungan dengan Allah. Manusia melawan dengan Allah. Dalam Islam, manusia kita ni hamba, hubungan kasih sayang, hubungan mesra dengan pencipta, dengan Allah. Di pahaman yang karuk ni, dia kata manusia ni sentiasa berperang dengan Allah. Bila manusia jumpa penemuan-penemuan baru, dia kata Allah makin lemah dah. Minta korban. Sehingga akhirnya bila manusia dah berjaya belaka ni, Allah tu mati. Itu pahaman yang karut. Jahiliah. Jadi nak khabar tentang dalam Islam ni hubungan kita dengan Allah, hubungan kasih sayang. Hubungan mesra, tenang. Sangat berbeza. Bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, dah kita dah tenang. Itu yang dia nak ajar di sini. Okey, Doktor, penafsiran ayat 4. Ni penting ni. Tafsiran ayat 4. Maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ini merupakan akidah pokok yang amat besar dan mempunyai kesan yang amat mendalam dalam seluruh hidup manusia, iaitu akidah pokok mempercayai hari akhirat. Kata-kata yang menguasai atau penguasa membayangkan darjah kuasa yang paling tinggi. Hari pembalasan ialah hari penentuan balasan di akhirat. Ramai orang yang percaya kepada uluhiyah Allah dan percaya bahawa Allah lah yang menciptakan alam warna ini bagi pertama kali. Namun demikian mereka tidak percaya kepada hari balasan. Keperihalan setengah-setengah mereka telah diceritakan oleh Al-Quran. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ. Dan jika engkau bertanya mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka menjawab Allah. Surah Az-Zumar ayat 38. Kemudian dalam surah yang lain Al-Quran menceritakan hal mereka. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. Bahkan mereka hairan kerana mereka telah didatangi seorang Rasul yang memberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Lalu berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu perkara yang amat aneh. Apakah setelah kami mati dan menjadi tanah, kami akan hidupkan kembali? Itu adalah suatu perkembalian yang amat jauh.
Benar mereka semua menggunakan satu bahasa yang sama? Tidak ada ya. Tak ada ya, okey. Okey, Rahsia di sebalik kepercayaan. sambung. Sambung. Rahsia di sebalik kepercayaan kepada hari akhirat. Kepercayaan terhadap hari balasan merupakan satu lagi akidah pokok di dalam Islam. Nilai kepercayaan ini ialah ia meletakkan pandangan dan hati manusia pada sebuah alam yang lain setelah tamatnya alam bumi, supaya mereka tidak begitu terkongkong kepada keperluan bumi, juga supaya mereka tidak begitu gelisah untuk mendapatkan balasan dan ganjaran dari hasil usaha mereka dalam usaha mereka yang pendek di alam bumi yang terbatas ini. Dan ketika itu barulah mereka dapat melakukan amalan-amalan semata-mata kerana Allah dan sanggup menunggu ganjaran mengikut bagaimana yang ditentukan Allah, sama ada di alam bumi ini atau di alam akhirat. Mereka sanggup menunggu dengan tenang dan yakin terhadap balasan yang baik itu serta berpegang teguh dengan kebenaran. Mereka sanggup menunggu dengan selesa, lapang dada dan penuh kepercayaan. Kerana itu kepercayaan kepada hari balasan merupakan persimpangan jalan yang memisahkan di antara perhambaan kepada keinginan-keinginan hawa nafsu dengan kebebasan insaniah yang layak dengan kejadian makhluk manusia. Persimpangan jalan yang memisahkan di antara tunduk kepada kefahaman bumi, nilai-nilainya dan ukuran-ukurannya, dengan tunduk dan berpegang kepada nilai-nilai rabbaniyah dan tidak tunduk kepada logik jahiliyah. Seterusnya ia merupakan persimpangan jalan di antara insaniah dalam bentuk hakikatnya yang unggul sebagaimana yang dikehendaki Allah kepada para hambanya, dengan insaniah dalam bentuk-bentuknya yang buruk, menyeleweng dan tidak sempurna. Kehidupan manusia tidak akan bergerak lurus di atas jalan Allah yang lurus selagi kepercayaan pokok kepada hari balasan ini tidak wujud di dalam pemikiran mereka, selagi hati mereka tidak yakin bahawa ganjaran dan balasan di alam bumi ini bukanlah ganjaran mereka yang terakhir, dan selagi mereka yang mempunyai usia yang terbatas itu tidak percaya bahawa di sana ada sebuah alam hidup akhirat yang patut mereka berjuang dan berusaha untuknya, dan patut berkorban untuk membantu kebenaran dan mendukung kebaikan. Dengan kepercayaan akan mendapat balasan dan ganjaran di alam akhirat itu. Orang-orang yang beriman kepada alam akhirat dan orang-orang yang ingkarkan hari akhirat tidak mempunyai titik-titik persamaan dari segi perasaan, akhlak, kelakuan dan amalannya. Mereka merupakan dua golongan manusia yang berbeza. Mereka tidak bertemu di bumi dan tidak pula bertemu di akhirat. Inilah persimpangan jalan. Okay. Ambil poin sikit. Macam mana? Ambil poin yang kita Okey, maknanya mereka yang percaya pada hari pembalasan ni, dia akan tindak tanduk dia, fikiran dia, amalan dia, cara fikir dia tak sama dengan orang yang tak percaya pada hari akhirat lah. Jadi mereka yang percaya pada hari akhirat ni, dia akan bercita-cita untuk mendapatkan ganjaran yang jauh lebih baik dan lebih banyak di akhirat nanti dibandingkan dengan kenikmatan di dunia lah. Jadi dia faham bahawa hidup di dunia ni sekejap saja, dan maknanya usaha dan tidak tanduk dan amalan dia tu mestilah orang yang percaya pada hari pembalasan ni dia akan berpandangan jauh lah. Maknanya jauh ni sampai akhirat lah. Dan dia sabar dalam menghadapi ujian di dunia ni, sebab dia tahu bila dia mati nanti semua dia ditinggalkan lah. Yang baik, yang buruk, yang harta kekayaan, anak pinak, semua akan ditinggalkan. Jadi yang lebih utamanya ialah pemburuan tadi, ataupun usaha yang
tidak mengenal penat dan lelah ni untuk akhirat lah, untuk mendapat balasan yang lebih baik di akhirat nanti. Bagus. Jadi ini Tuhan yang menguasai hari pembalasan ni benar satu akidah yang penting dalam Islam yang berukun iman. Jadi ini merupakan satu kekuatan pada jiwa orang yang meyakini. Orang tak yakin ni berbeza. Jiwa dia sama, tingkah laku, perasaan semua tak sama. Jadi satu persimpangan. Sebab orang yang hidup di dunia nak enjoy je. Dia rasa dapat hidup ni atas dunia je. Timbullah falsafah barat. Hidup ni sekali, enjoy lah. Jadi orang yang beriman pada Allah pada hari akhirat ni dia lain. Macam tu kata, dia kira dino. Tempat yang kekal abadi. Jadi kesusahan dia apa di sini ni, dia akan dapat bersabar lah. Dia tahu dah ni adalah sementara. Dan inilah doktor yang Nabi dapat tanam pada sahabat di Mekah. Jadi tanam pada sahabat kehidupan yang sempurna ialah di akhirat. Satu hadis yang daripada Ibnu Mas'ud, dia kata kepada kawan-kawan dia, kamu ni ibadat kamu, puasa kamu, semayang kamu lebih banyak daripada Saidina Abu Bakar dan Umar. Tapi keimanan dia lebih hebat daripada kamu. Jadi sahabat dia tanya, Ibnu Mas'ud, pasal apa jadi gitu? Sesungguhnya nak kata dia telah berjaya membuang dunia daripada hati dia. Kehidupan dunia ni dia dapat buang, dia zuhud pada dunia dan cinta pada akhirat. Tu kejayaan Rasulullah. Sebab tu Rasulullah sahabat tu ajak pergi berhijrah pergi, berkorban pergi semua. Tak takut dah, tak pernah rasa menyesal. Sebab dia nampak keyakinan kehidupan hari akhirat. Dan inilah yang kita kena tekan pada kita, isteri kita, anak-anak kita, sahabat kita. Dalam kita mengajak orang. Tengok orang, dia tahu ada hari akhirat. Dia tahu ada syurga. Tanya nak masuk syurga, nak. Nak masuk neraka tak ambuh belaka. Tapi keimanan tu. Keimanan tu yang penting untuk dia berusaha mendapat ganjaran akhirat. Ini yang kita nak tekan. Jadi macam mana? Di antara ingat kepada kematian. Di antara tadabbur yang Allah cerita tentang hari pembalasan, ganjaran dan sebagainya. InsyaAllah hati kita akan dididik oleh Allah SWT untuk mencintai pada hari akhirat. Buka kursi lah. Kau kursi Yang Tukar ni. putih. Oh. Kalau ikut Abu Al-Maududi. Abu Al-Maududi ni seorang ulama dia tu. Pakistan, Jamaah Islami Pakistan. Al-Maududi. Dia kata, dia beritahu kenapa perlunya kehidupan hari akhirat. Dia kata sebab manusia yang jahat di dunia, contoh Hitler, dia tidak mendapat balasan sebenar di dunia. Walaupun kita bunuh dia, cicang lumak hancur, tak padang dengan kejahatan dia. Sebab tu perlunya hari akhirat untuk benar-benar dirasai. Sebab seorang manusia ni gigi saja Rasul kata di akhirat dan ahli neraka tu sebatang gigi sebesar bukit Uhud, sebatang gigi je. Bayanglah seorang manusia nak matang dia dengan nak terima azab di akhirat. Jadi itulah yang supaya kita yakin betul-betul. InsyaAllah. Okay. Penafsiran ayat kelima. Penafsiran ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah satu lagi dasar akidah pokok yang lahir dari dasar-dasar akidah pokok yang lepas yang telah diterangkan di dalam surah ini, iaitu akidah tiada ibadat melainkan untuk Allah dan tiada permohonan pertolongan melainkan kepada Allah. Di sini juga satu lagi persimpangan jalan, iaitu
persimpangan jalan yang memisahkan di antara kebebasan mutlak dari seluruh bentuk perhambaan dengan perhambaan mutlak kepada sesama manusia. Ibadat dalam Islam membebaskan manusia dari perhambaan. Dasar akidah ini merupakan sebuah peristiharan hari kelahiran kebebasan manusia yang mutlak dari perhambaan kepada kepercayaan yang karut-marut dan dari perhambaan kepada peraturan-peraturan dan undang-undang yang diciptakan manusia. Andainya Allah itu sahaja Tuhan yang disembah dan dipohon pertolongan, maka segala itulah hati manusia terbebas dari perhambaan kepada peraturan-peraturan dan undang-undang ciptaan manusia dan dari perhambaan kepada tokoh-tokoh di samping ia bebas dari perhambaan kepada dongeng-dongeng dan kepercayaan-kepercayaan karut-marut. Di sini diterangkan sikap orang Muslim terhadap kuasa-kuasa manusia dan kuasa-kuasa alam tabi'i. Bagi seseorang Muslim, kuasa-kuasa manusia itu terbagi kepada dua jenis. Satu kuasa yang mendapat hidayah, beriman kepada Allah dan menurut jalan Allah. Kuasa inilah yang harus disokong olehnya dan diberi kerjasama untuk menegakkan kebajikan, kebenaran dan kebaikan. Satu lagi kuasa ialah kuasa yang sesat, yang tidak mempunyai hubungan dengan Allah dan tidak mengikut jalannya. Kuasa inilah yang harus diperangi, ditentang dan dicemburui olehnya. Seorang Muslim tidak harus gentar kepada kuasa-kuasa yang sesat itu, sama ada besar atau zalim. Kerana kuasa yang sesat dan terputus dari kekuatan Allah tidak lagi mempunyai kekuatan yang hakiki. Ia telah kehilangan makanan tetapnya yang dapat memelihara tenaga kekuatannya. Ia adalah sama seperti nasib serpihan-serpihan sebuah bintang yang bernyala, iaitu ia hanya sebentar sahaja bernyala. Kemudian ia beransur-ansur malap, mendingin dan terus padam. Biarpun sebagaimana besar saiz serpihan-serpihan itu, tetapi sebiji atom yang kecil yang berhubung dengan sumbernya, yang memancarkan sinar itu tetap kekal kekuasaannya, kepanasannya dan cahayanya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathirah. Biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang sedikit telah mengalahkan kumpulan yang ramai dengan izin Allah. Yakni mereka dapat mengalahkan kumpulan yang ramai itu dengan sebab mereka mempunyai hubungan dengan Allah selaku sumber kekuatan yang pertama, dan kerana mereka mengambil kekuatan mereka dari Allah, satu-satunya sumber seluruh kekuatan dan kemuliaan. Okey, ambil poin dulu dekat. Di sini antara hubungan dengan makhluk. Hubungan makhluk dengan pencipta iaitu Allah SWT ialah garis pemisah yang jelas. Maknanya bila kita sebut menyembah Allah SWT tu dan juga memohon pertolongan, maknanya kita memisahkan diri, makhluk itu memisahkan dirinya, memperhambakan diri kepada dalam bentuk sembahan kepada Allah SWT, memutuskan segala-galanya kepada makhluk hanyalah kepada Allah SWT. Okey, lepas tu termasuklah juga memohon segala pertolongannya 100% daripada Allah SWT. Jadi tidak ada unsur perhambaan sesama manusia, ataupun dalam bentuk perhambaan yang disebut secara mutlak kepada manusia, kecuali kepada Allah SWT. Mana hakikat akidahnya begitu. Okey, lepas tu jadi dia bukan, bila kita sebut kepercayaan pada Allah itu dalam bentuk yang menyeluruh, bukan setakat Tuhan untuk disembah, tapi semua sekali arahannya dalam bentuk perundangan dan sebagainya, dari pahaman kepada juga begitu juga dalam bentuk perundangan kepada yang dicipta oleh manusia itu. Seandainya tidak ada yang orang kata lari daripada apa yang undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah, maknanya hak manusia itu macam terbatal. Undang-undang Allah tu lebih menjadi keutamaan. Okey, kuasa-kuasa kebenaran, kebaikan, kebajikan. Okey, tak apa, faham sikit. Bila berlaku antara kerajaan yang dibentuk oleh manusia yang tidak ada hubungan dengan Allah tu, maknanya dianggap satu benda yang lari daripada
Maknanya kata contoh kerajaan dibentuk oleh orang kafir. Ini tak faham sikit sebenarnya. Jadi kita sebagai rakyat, ketaatan itu maknanya orang kafir ataupun sebuah negara yang diasaskan berdasarkan pada secularism. Jadi kita sebagai warga negara tu, ketaatan tu macam mana? Tak faham sikit sini. Tapi sebab sini disebut konsep ketuhanan ni, maknanya segala-galanya daripada Allah. Tapi walau bagaimanapun kita mungkin menjadi rakyat kepada sebuah negara yang tidak Islamik. Apa yang dikatakan tidak Islamik lah, macam kita duduk di US sebagainya. Jadi ketaatan undang-undang tu mungkin ada hak lah, wallahu alam. Selagi ia tidak bercanggah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Macam mungkin juga kisah sebagai Nabi duduk, selagi kita boleh bersama dengan sistem tu, kita bersama. Kalau keadaan yang mendesak tertekan, Nabi pun berhijrah. Maknanya dia menghalang cahaya Allah itu. Dan satu lagi disebut konsep atom dengan dia. Maknanya atom ni memang dia dalam sistem atomik ni kan, nukleus dengan proton dan neutron dan sebagainya itu, maknanya atom dia ada kuasa yang boleh, kalau dia atom tergerak, semua akan bergerak. Jadi dia akan kontrol macam matahari dengan planet lah yang ada hari ni. Jadi maknanya matahari tu dia ada kuasa dalam galaksi lah, apa panggil dia, galaksi kita ni masing-masing ada kekuatan. Tapi disebut sini kalau antara bintang tu dia akan malap, maknanya satu bentuk kepercayaan yang tidak kekal. Dia nampak kuat pada peringkat awalnya, tapi sebab benda tu tak betul, jadi dia akan malap lah, percayaan tu malap. Dan satu lagi pasal atom lah, ni konsepnya dia nak hubungkan dengan makhluk dan Allah. Jadi dalam atom tu memang dalam circle tu ada proton, neutron. Jadi maknanya atom tu sebagai kuasa pusat yang mutlak, yang dia ada kekuatan untuk menarik. Kalau atom tu ataupun proton, elektron dia off daripada tu, dia tidak stabil atom tu. Jadi maknanya Allah SWT, maknanya segala kekuasaan pada dia. Dia walau bagaimana, disebabkan dia tu sempurna yang mutlak, dia akan tetap tak stabil. Dengan syarat kita menyerahkan segala-galanya kepada dia. Kalau kita keluar, kita akan tak stabil lah. Itulah maknanya. Okey. Itu mudah nak faham. Dia akan nak budu pada kalah Tuhan yang kami sembah. Jadi kita mengabdikan, hanya tunduk pada Allah. Kita dah kenal Allah. Dia pencipta, dia segala-galanya berkuasa. Jadi kita nak menghadap dia, bertawajuh, tunduk kepada Allah SWT. Ini doktor, penerusan daripada alam ruh. Kita buat satu istiharah di alam ruh ni manusia. Dalam Al-Quran surah apa nanti? Allah tanya manusia, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidina. Adakah aku ni Tuhan kamu? Semua roh menjawab. Orang kafir Islam pun benar, kami menyaksikan. Mana roh telah buat satu iktiraf mengakui tentang Allah. Jadi sebab tu dia kata agama fitrah. Fitrah ini mana tunduk pada Allah. Alam ni tunduk pada Allah. Jadi yang tunduk pada Allah kembali pada fitrah. Jadi bila kita dilahirkan ke dunia, okey, kita kena teruskanlah ke dalam fitrah. Ini dia peristiaraan kita, ia kena abudu, pada engkau lah kami sembah. Satu peristiaraan kekuatan meneruskan lagi istihar kita dulu, penjajahan, dipanggil penjajahan alastu. Penjajahan yang pertama. Okay? Bila orang ada sikap yang macam tu, hati dia pula, dan kepada Allah, pada engkau lah kami minta tolong, tak ada orang lain dah. Pak dia bergantung pada Allah. Jadi ini satu hakikat Islam bawa manusia, menjadikan manusia bebas daripada segala-galanya. Hari kemerdekaan manusia, hari kelahiran baru manusia ni, dia menjadi manusia yang sebenarnya. Dan inilah yang berlaku kepada Rubai bin Amir. Bila diutus bertemu dengan tentera Parsi yang dipimpin oleh Rustam, Panglima Rustam, Panglima Rustam tanya, orang Islam ni mari ke tempat kami ni buat apa? Susah-susah. Apa tujuan? Dia pun kata, sesungguhnya kami satu bangsa yang dibangkitkan oleh Allah SWT untuk mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah. Tolak pengabdian kepada sesama manusia hanya mengabdikan kepada Allah. Konsep Islam, konsep tauhid yang dibawa oleh ia kena budu, pada engkau lah kami sembah, pada engkau lah kami minta. Bila ada sikap tu je,
keyakinannya itu kita akan menghadapi dengan dua kuasa. Saya betul kata. Satu kuasa manusia, satu kuasa alam. Kita akan baca lagi. Satu kuasa manusia kita hadapan dua jenis. Satu kuasa yang taat pada Allah, satu kuasa yang derhaka pada Allah. Jadi saya kutuk kata, kita ni yang telah istiakan nak budu, kita kena wajib menyokong kuasa yang taat kepada Allah. Kerajaan, pemimpin, pemerintah yang taat kepada Allah. Dan kita wajib menentang yang menentang Allah. Jangan takut, saya kutuk kata. Walaupun nampak gagah, nampak hebat dan sebagainya, dia sebenarnya dia tidak bergantung kepada hakikat yang sebenar Allah. Ibaratkan taik bintang. Cahaya bintang nyala sekejap, lepas tu gelap. Begitulah kuasa-kuasa besar yang kita nampak, sebenarnya dia tidak hebat mana. Contoh perang Tabuk. Perang Tabuk ni masa Nabi dah dapat takluk Mekah, orang Rom tu dia rasa dia terganggu dah. Islam dah bangkit, Rom pun kumpul sepadang. Tentera dia di sepadang, kat Tabuk. Rasulullah pun kumpul tentera dapat berita ni. Perjalanan 700 km. Jalan kaki naik unta. Seekor unta gilir sehingga 18 orang. Teruk. Makanan tak cukup dan sebagainya. Bila sampai, tentera yang hebat tu macam Amerika lah. Takut semua lari. Dia ada perang. Tabuk dengan Khandaq. Khandaq di Madinah. Rom juga kan? Khandaq tu Gali Parit. Gali Parit kan kisah. Nak lawan dengan Rom juga kan? Bukan Rom. Tentera Azab. Gabungan tak termasuk Rom. Quraisy. Okey. Dekat-dekat lah. Tabuk tak jadi perang. Khandaq jadi perang. Khandaq jadi. Jadi sikap kita begitulah. Hari ni sikap seorang Muslim dengan tentera Amerika, Britain dan sebagai kuasa besar ni, dia tak takut. Sebab hati dia bergantung pada Allah. Itu dah yang berlaku pada Hamas. Pada logiknya, dari sudut Zahir, Hamas ni tak akan berani perang. Zahir ni dia. Kalau nilai-nilai bumi, dengan ketenteraan, dengan bekalan dan sebagainya, Hamas pula bukan sebuah negara. Ya. Kumpul lah dia. Tapi keyakinan pada Allah ni saya kata, golongan sedikit pelaku dah dapat mengalahkan golongan yang besar, yang ramai. Jadi inilah yang dipegang oleh Hamas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila ada buah tu, tidak takut udaranya. Ini kita nak sampai martabat tu. Itu sikap kita, orang yang mengisytihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni terhadap kuasa manusia. Yang taat pada Allah kita sokong, yang menentang Allah kita lawan dia. Jangan takut. Jangan lawan buta tu, ada strategi pula nak lawan tu. Cara umumnya begitu. Sekarang ni kuasa alam pula ada lagi kuasa ni dalam kehidupan kita di dunia ni. Kita berhadapan dengan alam. Okey, doktor baca. Ungkapan tidak sopan. Ungkapan tidak sopan dari pemikiran barat. Sikap seorang Muslim terhadap kuasa alam. Atas. Muka surat, masih lagi muka surat 16. Sikap seorang Muslim terhadap kuasa alam. Sikap seseorang Muslim terhadap kuasa-kuasa alam pula ialah sikap beramah tamah dan bersahabat, bukan sikap takut-takut dan bermusuh, kerana kekuatan manusia dan kekuatan alam adalah terbit dari kehendak iradat Allah belaka, dan kedua-duanya dikendalikan oleh kehendak iradat Allah. Kedua-duanya berlangsung seimbang dan saling membantu dalam pergerakan dan tujuan. Akidah seseorang Muslim menyarankan bahawa Allah tidak menciptakan kuasa-kuasa alam itu untuk menjadi sahabat. Akidah seseorang Muslim menyarankan bahawa Allah telah menciptakan kuasa-kuasa alam itu untuk menjadi sahabat dan teman pembantu yang boleh bekerjasama, dan untuk menjalinkan persahabatan itu, ia harus mengkaji, mengenal pasti dan bekerjasama dengannya, serta bersama-sama bertawajuh
kepada Allah selaku Tuhannya dan Tuhan kuasa-kuasa itu. Dan andainya kuasa-kuasa itu kadang-kadang mendatangkan kemerbahayaan kepada manusia, maka itu hanya merupakan akibat dari sikap manusia yang tidak mengkajinya dengan teliti dan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang undang-undang yang mengendalikan perjalanannya. Sambung. Sama. Ungkapan yang tidak sopan dari pemikiran barat. Biasanya orang-orang barat yang mewarisi kepercayaan jahiliah Roman menggunakan ungkapan menakluk alam untuk menyatakan sesuatu kejayaan, mempergunakan kuasa-kuasa alam. Ungkapan ini jelas menggambarkan satu pandangan jahiliah yang putus hubungan dengan Allah dan dengan roh alam buana yang patut kepada Allah, sedangkan seseorang Muslim yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Tuhannya yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan juga mempunyai hubungan yang mesra dengan roh alam buana yang bertasbih kepada Allah. Tuhan yang memelihara semesta alam adalah tetap beranggapan bahawa di sana ada lagi hubungan yang lain dari hubungan menakluk yang kasar itu. Ia beranggapan bahawa Allah itulah pencipta seluruh kuasa-kuasa alam itu. Allah ciptakan kuasa-kuasa itu mengikut satu peraturan yang sama supaya kuasa-kuasa itu dapat bekerjasama untuk mencapai matlamat-matlamat yang telah ditentukan kepadanya mengikut peraturan itu. Sejak dari awal kuasa-kuasa itu telah diciptakan Allah supaya dapat digunakan oleh manusia, kerana itu Allah memberi kemudahan kepada mereka untuk menemui rahsia-rahsia kuasa itu dan mengenal pasti peraturan-peraturannya. Oleh sebab itu, manusia harus bersyukur kepada Allah apabila ia berjaya mendapat pertolongan dari mana-mana kuasa itu, kerana Allah lah yang menundukkan kuasa-kuasa itu untuk digunakan mereka dan bukan mereka yang menaklukinya. Firman Allah Azza wa Jalla, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Dan dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya daripadanya. Surah Al-Jathiyah ayat ke-13. Dengan sikap sedemikian, hati seorang Muslim tidak akan dipenuhi dengan anggapan-anggapan yang salah terhadap kuasa-kuasa alam dan tidak akan timbul perasaan-perasaan cemas dan takut terhadap kuasa-kuasa itu. Ia hanya beriman, menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah yang tunggal sahaja, kerana kuasa-kuasa alam itu adalah dari ciptaan Allah belaka. Ia mengkaji dan mempelajari rahsia-rahsia kuasa alam, dan dari kajiannya itulah ia mendapat pertolongan dari kuasa-kuasa itu dan mengetahui rahsia-rahsianya yang membolehkannya hidup bersama-sama kuasa itu di sebuah alam yang mesra dan dalam hubungan persahabatan yang baik. Alangkah indahnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau merenung Bukit Uhud, "Madza jibli hadza habli jabalun wa nahbih Yuhibna wa nahbih wa Anuhibbuh. Bukit ini sayangkan kita dan kita juga sayangkannya. Dalam kata-kata ini terbayang segala perasaan kasih mesra yang tersemat dalam hati Muslim yang utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terjalin di antaranya dengan kejadian-kejadian alam di ruangannya yang besar dan kasar. Ambil poin dia sikit. Okey, maknanya alam semula jadi ni maknanya kuasa-kuasa alam ni lah, nature ni maknanya adalah semuanya daripada Allah dan Allah menguasainya. Jadi kita sebagai manusia ni kita kena bersahabat lah dengan kuasa-kuasa nature ni, alam semula jadi ni, dan kita tak boleh mana kita tak patut mempunyai sikap kata kita kontrol kita mengawal alam ni mengikut cita rasa kita lah. Jadi sebaik-baiknya kita mengkaji, mempelajari, belajar dan mengambil pengajaran lah daripada kekuatan ataupun daripada apa yang berlaku di dunia disebabkan oleh kuasa-kuasa alam semula jadi, kuasa-kuasa alam semula jadi ni yang disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pun yang berlaku tu, kalau yang
disebabkan oleh alam semesta ini. Yang negatif tu maknanya disebabkan oleh kesilapan, kesalahan ataupun kezaliman manusia itu sendirilah. Sebenarnya kita kena bersahabat baik dengan alam semesta ini supaya kita boleh menggunakan alam semesta ini mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena faham juga bahawa apa yang ada di langit, seperti mana ayat Quran ni, surah Al-Jatiyah ni, apa yang di langit dan apa yang di bumi ni Allah yang menundukkannya untuk kita. Maknanya kita menggunakan kelebihan yang wujud dalam alam semesta ini untuk kita menyembah Allah lah, kita membuat kebaikan dan menyembah Allah lah. Okay. Jadi saya rasa itulah. Allah A'lam. Alhamdulillah. Jadi tadi kita ada satu sikap kita yang akan nak buat kasih ini kepada manusia. Ada dua golongan, satu yang taat dan yang musuh. Yang taat kepada Allah ni kita rawat. Kita berhadapan satu kuasa lagi, tak ada kuasa manusia, kuasa alam. Jadi kita kuasa alam ni kita tak bermusuh. Kuasa manusia yang menentang Allah kita bermusuh. Kuasa alam dia tak menentang Allah. Sebab dia fitrah, semua tak tunduk pada sistem yang Allah dah tetap. Jadi sikap kita kepada mereka ni ada hubungan kasih sayang, persahabatan, bukan permusuhan. Kita tidak bermusuh. Dah, yang berlaku pertentangan tu salah manusia. Contohlah kuasa alam api. Api kalau kita tak tahu undang-undang dia, macam budak dia main api, bakarlah. Okay? Tapi kalau tahu peraturan dia, api boleh guna untuk kebaikan, boleh masak dan sebagainya. Dia motor kipas ni kat ni? Tak ada. Tak ada. Sama ke? Sama speed ke? Macam tengah. Dia tak ada ejah. Tu tengok ada. Lalu dia cek ni. Remote tak ada. Memang dia tak rasa sejuk. Dia ada remote. Perasaan tu lah. Yang ni. So laju ni. Laju sikit. Laju dah. Dia ada. Tak rasa angin ni. Tu. Satu dua dah dia laju. Oh, je okey. Dia orang surah ni Tapi tak rasa angin tak? dia tak buka kuat. Mungkin tadi dia buka akaun. Okey. Tadi dia pasang akaun, dia layan je lah. Lipat tu je. Tak sama dengan kipas diri ni. Dia lah. Rasa. Okay. Mana kita sekarang ni kita faham, bila kita faham kita tak bermusuh lah dengan dosa. Hatta binatang buat tu. Bila orang kaji sifat dia boleh bersahabat luar. Dan semua apa yang Allah jadi untuk manusia. Mu sebagai khalifah, mu akan memimpin, mu yang melaksanakan untuk kebaikan mengikut perintah Allah. Jadi kena buat kajian belaka apa-apa ahli sains, penyelidik, apa yang ada atas muka bumi untuk kita. Adalah penemuan baru dan sebagainya. Tapi bagi orang yang beriman, bila jumpa penemuan baru, dia bersyukur pada Allah. Ini datang pada Allah. Orang yang kufur pada Allah, penemuan baru, dia untuk kepentingan dia. Jumpa besi, dapat buat jata untuk kepentingan dia. Bunuh orang dan sebagainya. Jadi itu sikap manusia berbeza tentang alam. Orang beriman dia guna alam untuk kebaikan. Okey, boleh. Jadi hubungan Muslim dibuktikan oleh Rasulullah. Rasulullah kata kepada sahabat, bukit Uhud ni sayangkan kita. Dan kita sayangkan dia. Macam orang kata tak betul tau. Ya, cakap bukit. Bukit ni sayangkan kita. Tapi itulah hakikatnya Nabi kata, hubungan hati kita dengan Allah. Hubungan kasih sayang. Itu boleh berbisik-bisik dengan bulan ke kau tunduk pada aku pernah macam tunduk pada Allah dan sebagainya. Mana makhluk pokok kita boleh sebab kita tahu dia macam makhluk yang tunduk pada Allah. Boleh kawan dia.
Tu. Pokok duri jangan gepek nak kena duri dah. Kena tahu kebaikan dia. Okey. Boleh faham konsep tu? Ya. Okey. Kita berhenti dulu. Kan. Kita masuk apa itu saya mengenai Islam sikit. Okey. Apa itu saya mengenai Islam? Penafsiran ayat 7 lah. Next 7 ayat 7 lah. Okey, apa arti saya dengan Muslim dari sudut akidah. okey, nombor 1 ya tak? Nombor satu kita dah bincang dulu. Okey, lepas tu? Saya mesti bertawakal ni. Saya mestilah bertawakal. Nombor satu je. Okey. Saya mestilah beriman bahawa pencipta alam ni ialah Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Kuasa, Maha Mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapa pun. Kita dah bincang ni. Ingat tak? Sikit je kita bincang itu. Kita je kita bincang. Se je. Okey, sekarang nombor 2. Nombor dua. Okey. Saya tak dapat apa ni. Nombor 2. Sekejap ni. Surat 6. Dah kedua. Tak apa, teruskan dulu. Okey. Dia kat ada kat ada kat kadang-kadang dia nak buka. Okey, nombor 2. Saya mestilah beriman bahawa Tuhan yang Maha Mulia tidaklah mencipta segala kerajaan alam secara sia-sia tanpa apa-apa tujuan. Kerana mustahil bagi Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan itu mencipta sesuatu secara sia-sia. Adalah mustahil seseorang itu dapat memahami maksud tujuan Allah menjadikan sesuatu secara terperinci melainkan melalui penjelasan Rasulullah SAW dan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja dengan tidak sebarang hikmat pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka dengan yang demikian, maka maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang tetap benar tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai aras yang mulia. Saya mestilah beriman bahawa sesungguhnya Allah SWT. Ambil poin dulu. Okey, nombor 2 ni. Okey, nombor 2. Maknanya kita haruslah beriman, percaya bahawa Allah SWT menciptakan makhluk ni, termasuklah manusia dan mungkin semua alam ini tanpa tujuan, tanpa matlamat dia. Selain daripada di mana dijelaskan dengan ayat ni lah, maknanya tiada sebarang hikmat cipta itu. Okey, tidak akan kembali. Okey. Maknanya Tuhan sebut menjadikan manusia ni dapat memberitahu pada manusia daripada tak ada kepada ada. Dan sebarang bukanlah kejadian itu sia-sia saja. Tuhan buat manusia tu biar gitu, tapi mempunyai tanggungjawab bernama ni berbuat sesuatu, antaranya lah memberikan diri dan akan kembali juga pada Allah SWT. Dan Allah menyebut lagi dialah yang menguasai segala-galanya. Simple je. Jadi nombor 1 kita dah yakin, kita beriman kepada Allah lah yang menciptakan alam ni. Allah yang Maha Bijaksana. Itu nombor 1 je. Nombor 2, Allah menciptakan alam ni tak sia-sia, ada tujuan dia. Allah dah cipta untuk main-main saja-saja je. Dalam surah Al-Imran Allah nyatakan, bila tengok langit ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Maha suci Engkau, tidak Engkau jadikan semuanya sia-sia ya Allah. Apa yang Allah jadi ni ada tujuan dia.
baik langit, bulan, bintang, semua data ke apa, semua ada. Cuma kita contoh nyamuk. Kita nak marah nyamuk. Nak tidur tak boleh. Sebab sebenarnya nyamuk ni ada kebaikan dia. Dengan nyamuk ada buat nyamuk. Dia buat kilang amal, orang dapat kerja, jadi pendapatan. Ya. Jadi apa yang Allah buat ni ada guna ni. Tidak sia-sia. Okey. Itu nombor 2. Okey, dah tu nombor 3 pula. Saya mestilah beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal-usul mereka dan ke mana mereka akan kembali. Saya juga beriman bahawa rasul terakhir dari kalangan rasul-rasul yang mulia itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah kurniakan kepadanya Al-Quran Al-Karim sebagai satu mukjizat yang berkekalan, firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka yang menerima seorang rasul itu ada yang diberi hidayat petunjuk oleh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasulnya. Surah An-Nas 16 ayat 36. Ambil poin dia. Okey, jadi Allah mengutuskan rasul-rasul ni sebagai dan kitab-kitabnya dengan sebagai petunjuk hidayah. Pertama supaya kenal Allah dan tahu bahawa apa matlamat kejadian manusia itu sendirilah. Apa kejadian manusia itu sendiri, apa tugas dia, apa peranan dia dan matlamat akhir dia lah, ke mana dia nak pergi dan apa akan berlaku kepadanya semasa di dunia dan selepas dia meninggalkan dunia inilah. Okey, jadi dia tekankan bahawa penulis menekankan bahawa rasul yang terakhir ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan Al-Quran Al-Karim sebagai satu mukjizat, jadi yang berkekalan. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad ni kena ikut ajaran Nabi Muhammad dan apa yang terkandung dalam Al-Quran lah sebagai panduan kita semasa hidup di dunia inilah. Okay. Dia ada turutan Allah. Yang pertama Allah jadikan alam. Yang kedua alam ni ada tidak sesuai, ada tujuannya Allah jadi. Yang ketiga kita duduk di atas alam ni kena beriman ada panduan, iaitu Rasul yang Allah utus. Allah tak biar manusia tergaba-gaba je. Nak berhubung dengan Allah tak boleh dia. Kita tak nak Allah. Kita tak tahu. Jadi Allah utuskan wakil dia, itu Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Sebelum ni pun Nabi-Nabi lain yang dibuktikan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani budullah wajad dari betul. Sesungguhnya kami bangkitkan setiap umat ada seorang rasul untuk ajak orang sembah Allah dan jauhi tauhid. Iaitu tujuan rasul. Jadi kita nampak dah turutan tadi nombor 1, nombor 2. Yang ketiga nak hidup ni kena ikut panduan rasul. Rasul ada tunjuk contoh macam mana nak berabdikan diri kepada Allah dan menjauhi daripada tauhid yang bercanggah dengan Allah SWT. Okey, yang keempat dia Sergei. Saya mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan insan mengenali Allah Azza wa Jalla seperti mana yang Allah sendiri menjelaskannya, memberi penuh ketaatannya kepadanya dan mengabdikan diri kepadanya. Firman Allah SWT
Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian daripada mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya dan dialah yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga lagi yang maha kuat kukuh kekuasaannya. Okey. Okey, mengenali. Maknanya kita manusia ni mestilah selamat kewujudan insan ni, maknanya rasa dia tuju kepada manusia. Jadi bila manusia wujud tu, dia tak tahulah maksudnya apa dia tujuan ciptaannya, apa sebenarnya matlamat ciptaannya dan tujuan. Jadi Allah jelaskan lagi, tak ada lain selain daripada untuk menyembah dia dan beribadat kepadanya. Lepas tu Allah menambahkan lagi bahawa apa semua yang diberikan oleh manusia kepada dia tidak memberi apa-apa pun. Dia tak perlu apa-apa manfaat daripada tu. Dan tidak termasuk yang disebut memberi makan lah. Macam setengah-setengah orang menyembah berhala dia beri makan. Okey, sesungguhnya Allah saja yang, tapi Allah memberi saja. Dia tidak menambahkan darjat dia ke ataupun mengurangkan apa yang dia ada hingga. Dalam satu keadaan yang lain, ayat nak pasti setiap manusia pun menyembah Allah SWT. Dia tidak akan mengurangkan kemuliaan dia sebagai Tuhan. Dia tetap seperti dulu selama-lamanya. Dia mudah saja. Kita beriman, wujudan kita, matlamat hidup kita adalah untuk kenal Allah pencipta dan untuk mengabdikan kepada dia. Menyembah. Itu tujuan dia, kita ni. Tujuan makhluk lain ni, Tuhan kita tu ada kegunaan dia. Kita ni sebagai manusia penghuni ni, penguasa tentang bumi ni, tugas kita adalah kenal Allah dan mengabdikan diri taat kepada dia. Itu tugas kita. Dan kalau Allah ni maha kaya, Allah tak memerlukan apa-apa. Kalau kita taat pada Allah, tak menguntungkan Allah. Kalau kita tak taat pun, manusia semua tak merugikan Allah. Allah ni maha kaya. Itu konsep maha kaya. Yang perlu manusia, apa yang dia buat bukan untuk Allah, untuk dia. Dia beribadat, taat pada Allah untuk dia. Tidak mencedaskan Allah. Allah maha kaya. Itu konsep dia. Untuk diri sendiri. Nak selamat diri sendiri. Segi yang kelima, pendeknya. Saya mestilah beriman bahawa ganjaran bagi orang mukmin yang taat kepada Allah ialah syurga, manakala balasan ke atas orang kafir lagi derhaka ialah api neraka. Allah menjelaskan sepuak masuk syurga dan sepuak lagi masuk neraka. Surah Asy-Syura 42 ayat 7. Jadi ini saya rasa semua boleh faham. Saya rasa apapun yang kita buat di dunia ni, harapan kita lah, kita ganjarannya Allah akan bagi syurga. Dan kalau mereka yang derhaka itu, balasannya api neraka. Walaupun saya rasa ada Nabi, hadis Nabi mengatakan kita masuk syurga ni dengan ihsan dan kasih sayang Allah, bukan semata-mata dengan amal ibadat kita, dengan rahmat daripada Allah. Jadi kita dah bincang tadi, Maliki Yaumiddin, kena pada hari akhirat, cepat balasan syurga ataupun neraka. Jadi benda ni dia rekah je. Kita akan jumpa lagi perbincangan yang lebih panjang tentang syurga ni nanti. Jadi ni konsep asas orang yang beriman kepada Allah, Muslim dari sudut akidah, kena ada benda ni. Okay. Kita bercerita kat ni. Okey. Lalaiha, apa benda isu yang kita nak ketengahkan sekarang ni? Nak ketengahkan. Tanyalah apa sikap kita terhadap apa keganasan orang Yahudi sekarang ni. Jadi selain daripada kita bantuan keuangan, kita sumbang derma kan, jadi apa yang boleh kita buat?
biasanya kita bagi masuk derma sumbang pada mana-mana NGO ke yang banyaklah dalam YouTube tu kan.